بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الفاضل المحترم وإمام مرسي سورة روضة علية kuasa beralim asatiza Tuan Haji Puan Hajah sahabat jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن ada terjemahan daripada
kumpulan intim. Dia selaraskan, dia murnikan terjemahan. Yang saya tak jumpa adalah kitab yang saya guna lama dulu, warna merah. Sebab buku tu jadi gitu. Jadi nak bincang pada pagi ini mengenai ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Boleh tak kita, tuan-tuan, menerima ketentuan Allah bahawa Allah bagi lillah, hanya bagi Allah, tiada lain, tak ada milik yang lain, hanya lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tengok di langit itu adalah milik Allah. Yang bumi ni kita nampak macam milik dia minta, tak ada milik orang lain, milik Allah lah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Bahkan Allah akan kira apa yang ada dalam hati juga, yang luas, yang dalam hati. Wa in tukhfu ma fi, dalam hati pun Allah ambil kira niat ikhlas tu ataupun riya. Habis tuan-tuan. Kemudian Allah itu wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu, dan akhir sekali Allah boleh ampunkan yang Allah kehendaki, dan Allah jua. Tuan tak boleh, tuan kata tak, Allah juga boleh menyiksa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa ke atas segala kuasa yang lain. Habis ayat ni. Dan nabilah ayat ni. Dua lagi ayat, Amanar Rasul dengan la yukallifullah. Abilah surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu hari datang seorang yang berupa manusia, insan. Dia bukan manusia, dia cipta daripada api, khuliqa min nar. Tapi dia datang tadi bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i hidup pada tahun 180 lebih Hijrah, dan meninggal pada tahun 2000 lebih, dalam usia 50 tahun juga. Dinukilkan cerita ni bahawa Imam Syafi'i telah didatangi oleh jelmaan. Maknanya dia bentuk manusia, tapi dia mengaku dirinya bukan manusia. Dalam kitab mana? Dalam kitab Mukasyafatul Qulub li Imam Ghazali. Imam Ghazali hidup selepas Imam Syafi'i berapa lama? Kuat pula, akan ceramah, semangat sikit. Berapa lama jarak masa? Tadi tahun 200 Hijrah. Yang ni Imam Syafi'i, Imam Ghazali lahir pada 450 Hijrah. Beza 250 tahun. Dan Imam Syafi'i, Imam Ghazali wafat pada tahun 505. Dalam usia dia 55 tahun. Imam Syafi'i, Imam Ghazali yang tulis bahawa aku dapati ada suatu nukilan, bukan pergi bertemu dengan Imam Ghazali, tapi ada kata Imam Syafi'i, maka dia ada catatan, dia pun tulis, iaitu Imam Syafi'i yang 200 atau 300 tahun yang lampau telah didatangi oleh satu lembaga makhluk Allah juga, dan dia mengaku dia adalah iblis. Satu statement. Ni statement ni, kalau saya tak kerti lah bab undang-undang ni tuan, tapi ada statement lah, pengakuan, mengaku saya adalah iblis. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, ada siapa-siapa nak mengaku jahat lah sikit, tak? Kita ada hakim tak mengaku, saya mengaku, tapi mengaku tak bersalah. Mengaku, semua mengaku, tak ada yang mengaku besar. Ada perakuan telah dibuat, tapi mengaku tidak bersalah. Imam iblis, mana ada imam iblis? Iblis dia jumpa, tuan-tuan, dia jumpa dengan orang alim, dia berhadapan dengan orang alim, nama dia Imam Asy-Syafi'i, dan dia memperkenalkan diri dia adalah iblis. Jadi minta maaf lah yang duduk luar-luar tu, saya sebab tahu tuan-tuan sejuk, betul tak? Janganlah ustaz tengok ingat kami ni apa dia. Jadi saya tak sebut pun, tapi saya ingat saja ingat saja gurau. Tahu pagi-pagi ni mana iblis tu? Iblis tu
Dia mari tuan-tuan bertemu dengan imam. Kalau orang ni tuan-tuan, dia tak mari bertemu dengan orang alim ni, dia ni taraf lebih tinggi daripada iblis. Bukan nak hina tu, malah lebih tinggi lah. Iblis pun mari bertemu dengan imam dan memperkatakan sesuatu. Ni dalam kitab Mukasyafatul Qulub li Imam Ghazali. Muka surat 300 lebih itulah, saya tak ingat tuan, mudah lupa. Kemudian selepas tu dia bagi tahu lagi statement dia. Aku adalah iblis dan pencipta aku. Aku ni makhluk kepada satu zat pencipta Khaliq, disebut sebagai Asma'ullahul Husna, Allah. Kalimah Allah tu adalah nama Allah. Asma'ullah al-Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama. Tapi bukan itu adalah itu bukan. Tuan-tuan tulis Allah tu bukan. Allah bukan begitu. Tak boleh nak kata macam ni Allah tak. Takkan jadi gitu. Kalau tuan-tuan belajar kita salah lah dia panggil Hasan Laksmana. Hasan mana kita hakikat insan. Tu kitab mana? Kitab yang diharamkan. Dia tahu tak tuan-tuan? Dia punya Allah tu saya baca kok. Sebab benda yang haram ni saya suka tengok. Kalau benda yang tak haram saya tak suka tengok. Jadi dia kata kalimah Allah tu yang turun lam tu tuan, itulah ibaratnya pada yang ada pada lelaki. Ya Allah, letih tuan, letih dengan orang sesat ni. Tapi ramai ikut. Sebab zikrullah, mengingati Allah tadi, ingat pada Allah itu maknanya orang buta pun tuan-tuan dia boleh kahwin sebab dia ada zikir pada Allah. Zikir tu zakar. Allah. Boleh faham ni? Kau nama ajaran sesat juga? Sesat tuan, sesat tapi dia boleh dia boleh kona bentuk tadi dengan tasbih tadi. Pergi panjang pula yang tu. Panjang pula dia hujung tu. Letih tuan-tuan nak bawa kefahaman yang betul ni, yang ramainya pergi pada yang tadi dia nampak begini. Allah tu tidak berwajah, itu Allah tak saya pun tak boleh nak cerita macam mana keadaan tadi. Dia zat kan, kita pun tak tahu, dan kita ni dan terlalu hebat. Allahu Akbar, kita ni terlalu halus dan kecil. Tak ada jadi kita tak reti. Cukup, jangan cerita banyak-banyak, penting. Bismillah. Jadi tuan-tuan, yang mencipta iblis tadi, iblis mengaku bahawa dia adalah makhluk dan pencipta dia adalah Allah. Tuan. Ada tak manusia tuan-tuan yang mengaku bahawa dunia ni jadi sendiri dan tidak ada pencipta? Ada. Dan iblis tadi sanggup mari datang jumpa dengan belajar dan mengaku dia adalah hamba. Kalau bukan hamba pun makhluk lah. Hamba ni tinggi tuan, tapi dia makhluk Allah. Tapi dah satu lagi dia mengaku Allah itu pencipta. Tapi manusia yang namanya manusia ada tuan-tuan yang diberikan akal, fikiran tadi, akhirnya tuan-tuan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Ada akal, ada mata, ada telinga, tapi tuan-tuan tak ubah seperti binatang apa? Binatang hari tu ada 2-3 minggu lepas saya mengajar di konduk kan. Jadi mata saya kelabu, tapi saya malah pakai spek kok. Dia pun nasihatkan saya suruh makan pisang banyak-banyak. Saya pun dengar lah. Saya pun dengar. Kita biasanya kita yang kenakan jemaah. Hari ni jemaah kenakan saya. Saya mau mana pisang? Ada pisang. Ustaz, makan pisang Ustaz. Bagus untuk mata. Kenapa? Sebab tak ada seekor monyet pun pakai spek mata. Habis. Ada tuan-tuan pernah jumpa monyet pakai spek mata? Tak tuan, sebab dia pemakanan dia tadi tu makan pisang. Jadi kena gitu tuan. Kita ni kadang-kadang tak perasan untuk bijak, rasa bijak sendiri. Bismillah. Yang tak pakai spek ni makan pisang juga. Bismillah.
Okey, kat mana kita tuan? Nak cerita Allah jadi. Daripada yang bertanya tadi adalah Iblis. Tuan. Iblis kata pencipta aku. Dan banyak statement dia tu. Soalan tak ada lagi. Statement baru ni. Iaitu mencipta aku adalah Allah dan menjadikan aku ni perangai buruk, jahat. Bukan pilihan aku. Hatta kalau tanya babi pun tuan. Babi. Tuan-tuan kan ada babi ni. Babi pun tak nak jadi babi. Allah, pernah satu masa dia cerita lah, dia panggil apa ni, hikayat. Tuan-tuan jangan cari dalam Quran, jangan cari. Ni cerita hikayat masuk dalam. Dia kata bila babi tu dengar bahawa Nabi Allah Musa AS ni boleh berkata-kata dengan Allah. Wa kallama Allah. Bukan Nabi Musa boleh berkata-kata itu. Allah yang berkata-kata. Wa kallama Allah Musa taklima. Tuan-tuan jangan pelik kalau orang kata kita boleh berkata-kata dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang berkata-kata dengan Allah tu. Alhamdulillah itu. Saat kita solat adalah kita berkata-kata, berbicara dengan Allah. Tapi yang hebatnya Allah berkata-kata dengan kita. Wa kallama Allah. Allah yang berkata-kata dengan Nabi Musa. Maka Khizir tadi, babi tadi pun kata, kalau gitulah Musa, boleh tak minta dengan Allah bahawa supaya aku ni boleh jadi manusia. Sebab manusia ni Allah cipta yang mulia tu. Alim. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah puji ciptaan dia bahawa manusia ni sebaik-baik ciptaan. Jadi antara yang nak jadi manusia adalah babi nak jadi manusia. Maka tuan Nabi Musa pun pergi tanya. Allah, ni ada permintaan ya Allah supaya tukar babi jadi manusia. Babi kata, Allah pun cakap kalau gitu sampaikanlah hajat. Sebab Allah akan bagi tuan. Minta apa-apa tuan, Allah akan bagi. Dan diperkenankan. Perkenalkan babi tadi jadi manusia, tapi dengan satu keadaan, conditionnya, iaitu manusia yang tidak ada iman. Manusia yang tidak ada iman. Babi tengok dia punya sertifikat surat beranak dia, nama Acong. Tak salah pada Acong dia letaklah nama, tapi agama lain. Oh, babi mengamuk kan. Aku nak kalau aku jadi babi, dia jadi manusia, biar manusia beriman. Kalau tak beriman, biar aku jadi babi. Oh Allah. Jadi nilai tu besar nilai iman, memperkatakan bahawa Allah itu adalah Tuhan. Itu tu besar. Babi pun tak nak jadi manusia yang tak ni. Jadi ada perangai manusia ni. Iblis lain. Iblis dia ngaku Allah itu pencipta dia, cuma dia bagi tahu yang jadikan aku jahat ni, yang duk hina aku, iblis ni, rajim apa ni, tuan-tuan, aku tak nak. Mana aku nak tuan jadi perangai macam ni, yang menjadikan aku jahat macam ni, siapa? Cuba jawab. Ni nak apa? Lebih kurang ajaran sesat juga ni. Nak tiup tuan-tuan ni, yang mari ni, yang tunggu saya ni tuan. Patut tuan-tuan balik hari Minggu ni. Mari dengar seolah-olahnya kejap lagi tuan-tuan. Yang statement sekejap lagi tu. Tuan-tuan kalau duduk lagi, mau lagi berfikir tuan, dah sekali keluar perkataan yang itu memang dipanggil doktrin yang telah dimasukkan kepada saya untuk sampai kepada tuan-tuan supaya berfikir begini. Sebab yang mencipta adalah Allah. Yang menjadikan iblis tadi jahat, adakah Tuhan lain selain Allah? Di mana dia ada dewa ni, dewa ni baik, Rahman tu baik. Siapa tak kenal sangat Tuhan-Tuhan mereka ni, tuan-tuan mungkin kenal pun. Tapi yang ni pula kan Tuhan ni jahat. Bila jahat tu dia pencipta iblis. Jadi iblis ni ada. Iblis ni pencipta dia adalah Allah. Yang menjadikan iblis tu jahat siapa? Jawab sikit. Tak berani nak jawab. Jangan jawab. Jangan tuan. Cuma letak dalam otak dulu. Tapi saya akan doktrinkan tuan-tuan. Sebab saya pun lebih kurang tuan-tuan ni. Nampak jari ni pakai ni tuan-tuan. Dia
kemari kan. Yang mencipta aku Allah dan menjadikan aku jahat ni. Perangai macam ni aku pun tak nak. Aku baik dulu. Allah aku baik. Iblis ni adalah satu makhluk Allah tuan-tuan di kalangan. Wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa. Ingat tak lagi? Tak kala mana Allah yang perintah kepada malaikat. Malaikat ni mulia. La ya'sun Allah. Tidak pernah. Wa yaf'alu ma tu'marun. Dan mereka pula buat selalu. Kita tangguh-tangguh juga. Berapa kali dah tangguh ni kan? Bila nak sorry. Lambat lagi PRU. Sorry. Yang tu tak nak campur. Tangguh kita. Tapi malaikat tuan, bila Allah suruh wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, mereka terus illa iblis. Jadi iblis itu daripada kalangan mana? Tak kalangan mana Allah perintah di kalangan malaikat. Semua malaikat sujud. Jadi kecuali iblis. Jadi iblis ni daripada kelas mana? Kelas ni lah. Malaikat golongan-golongan yang mulia tiba-tiba tengok. Iblis kata kalau aku duduk stand dulu, dosa. Apa? Mana dia kalau dia apa ni panglima laut kan, tiba-tiba kis payah nak sebut kis ni. Kena bawa heret pula masuk mahkamah, letih. Orang tua dah. Kalau muda-muda itu elok juga janganlah, ni dah tua dah nak masuk mahkamah lagi. Jadi iblis berkata letih lah. Tuan-tuan, seolah dia macam itulah kurang-kurang. Macam mana nak cerita ni tuan? Nak cerita iblis tadi tak nak jadi jahat. Dia nak jadi mulia, maknanya kalau tak disanja pun duduk kedudukan mulia, bukan direjam, bukan dihina. Itu iblis tadi. Tapi yang menjadikan cerita ni jadi gini, kehendak siapa? Termasuklah. Jangan saya nampak pemikiran tu, kehendak Allah lah. Bimasyiatillah, biiznillah, biiradatillah. Biiznillah. Takkan berlaku sesuatu pun tuan tanpa izin Allah. Yang ni nak terima, yang benda ni menjadi senjata kepada iblis balik nak serang otak kita. Ni iblis ni. Jangan nampak macam saya ni, tengok macam cek-cek. Rupanya iblis bagi mengajar ini. Betul tak? Kalau saya guna betul-betul cara kaedah ni, serangan ni, sarang ni, iblis ni. Nampak pakai gini tuan, tapi cara tadi bersungguhnya. Jaga saya cara macam ni. Tapi nak suruh nampak suruh macam mak kilau. Dia jadi kena. Tuan-tuan tak tengok lagi Syarawi. Imam Syarawi dia saya tengok lama. Sedap dia mengajar baru ni. Jadi mana dia watak yang dimainkan oleh iblis tadi tuan Allah masuk dalam pemikiran benda ni ditulis oleh Imam Syafi'i. Dia datang jumpa aku dan dia tanya soalan ni, segmen ni pada aku. Iblis tak nak jadi jahat. Bahkan kalau tuan-tuan baca buku nipis dia, Buya Hamka, Terusir. Buku Terusir itu menceritakan seorang suami balik daripada kantor. Waktu hujan renyai ke tu, dah masuk waktu maghrib isyak, lewat sampai kerana sesaknya jalan di Jakarta. Gitulah lebih kurang kantor dia. Balik tu tengok dia sampai di rumah, di jendela tadi ada seorang laki-laki terjun daripada jendela pintu tadi tu dalam keadaan baru nak menyarungkan pakaiannya. Dia kata ni sebab laki mana datang rumah aku? Lari ikut pintu, dia cepat-cepat masuk pintu depan, tengok atas pelamin dia panggil raja, dia panggil kan raja tadi tu keadaannya sepah seperti ada suatu benda berlaku. Tengok-tengok isteri dia baru keluar daripada bilik air dalam keadaan tuan-tuan, tuan-tuan boleh terima keadaan dia. Balik letih-letih kerja tuan-tuan, lewat sikit tengok-tengok sempat lagi orang lelaki dah yang masuk ke dalam rumah dan tempat yang rahsia ni jadi isteri pula baru keluar daripada tempat mandi. Kata ada anak pula dalam buayan nama dia Sufian. Nak suruh baca kitab ni. Nama dia Maryam, suami isteri tadi ditalakkan 3 terus kan. Ada kita banyak. Ada 3 marah kan. Talak 3
juga daripada satu rumah berpindah Maryam tadi menjaga nasib. Maka dipisahkan dia dengan Sufyan tadi. Maka akhirnya dia duduk di satu rumah dia panggil majikan dia, nama dia Belanda. Sebab di Indonesia ni lama duduk di bawah kuasa Belanda. Dan akhirnya Belanda kalah atau balik ke kampung dia, maka dia pun beri sedikit hadiah kepada Maryam. Dan maka selepas tu Maryam membina rumah baru, rumah tangga dia dengan Pak Yasin. Masa hari tu Pak Yasin ni baik, dia supir. Baik tu, bila berkahwin tu rupanya ada niat dalam hati tu nak merampas harta-harta yang ada pada badan Maryam tadi. Nama Pak Yasin ada kali tukar, jangan letak nama Yasin pula. Nama Yasin ni orang baik-baik. Kalau nama Sarip ke, tu tak apa. Nama apa buat Sarip, ada. Ni samsing kampung pun ni. Mesti ada kat sini buat Sarip ni. Sarip Dul. Nama Yasin tu biar jadi baik lah. Ni nak cerita tu anak. Bismillah. Tak ada benda apa tuan, cuma nak suruh lega sikit otak berfikir tu. Kemudian Maryam tadi habis segala harta dia ada, maka dia pun mula masuk ke lorong-lorong gelap. Saya tak payah cerita detail lah. Maka Buya Hamka pun bila menulis tu dia cermat. Dia tak cerita gerah kan, dia hormat lagi. Kita baca lorong gelap kita. Lorong apa? Berpindah dari seorang tadi. Masa tu dia bagi tahu tidak ada seorang perempuan pun nak menjadi seperti keadaan ni, tak ada. Mak dia masa lahirkan dia pun tak ada niat nanti besar menjadi gini, tak ada. Mak dia akan haramkan susu kalau tahu anak macam ni, kalau kecil dah. Tapi bukan kehendak Maryam, tapi suasana tadi tu tuan baca lah tadi. Maka nak bagi tahunya tuan, apa yang jadi dengan iblis ni pun bukan kehendak iblis. Ada keizinan Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis bagi tahu, dan akhirnya wahai imam, aku akan dicampakkan ke dalam api neraka. Wa yu'adzibullah, dan Allah akan azab aku selama-lamanya dalam api neraka. Makhluk Allah ni. Allah yang cipta, Allah azab dia. Kalau saya nak mengajar gini tuan, jadi jahat saya. Bunuh perkataan itu, habis itu hak Allah. Tapi nada suara tu soalannya Allah, jadi ada nada tu salah tu, tak boleh tu. Nak rasa macam kenapa orang mempersoalkan dia yang cipta dia. Jadi nada tu tuan nak doktrinkan soalan tadi. Akhirnya ditanya satu soalan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, adil tak Allah memperlakukan aku sedemikian? Persoalan tu, adil tak tuan? Saya sebut ni tuan, sebab saya nak tanya tuan-tuan. Sepatutnya saya pergi umrah minggu depan, 28 hari bulan. Dah rancang dah, elok dah tuan-tuan, semua dah bayar. Tiba-tiba tak boleh pergi. Kapal SB cancel. 20,000 tuan-tuan. 20,000 orang jemaah ni tak boleh pergi sebab SB tadi. Allah. Dah lah hari tu masa awal-awal tahun pun saya memang tak ada, saya 13 hari bulan 1 tak boleh pergi juga sebab Covid. Naik seorang menteri tu, dia kata tak boleh pergi. Yang setakat 8 hari bulan. Tunggu pula berbulan-bulan, bulan 3 boleh pergi. Ni baru nak pergi pula. Dan tak boleh pergi. Jadi adil tak Allah? Kehendak Allah adil. Ini kehendak Allah lah. Jemaah marah kan tak profesional. Mau pelakon. Jadi kita tak boleh nak persoalkan. Kita buat lagi merancang. Kita kena merancang. Kita mesti wajib merancang. Kan sebab itu. Tapi kejayaan pada rancangan kita ni Allah yang usaha wajib, tapi dia bukan tangga kejayaan. Jangan. Dalam kitab akidah ahli sunnah wal jamaah karangan mantan mufti Sabah Syekh Ibrahim tadi, dia bagi tahu dalam kitab dia kata perkataan usaha tangga kejayaan jangan guna, sebab dia dah jadi melampau kalau menafikan kuasa Allah. Usaha bukan tangga kejayaan, usaha itu wajib, itu usaha dan berpahala, dapat pahala. Tapi kejayaan adalah milik Allah. Allah yang tentukan jaya atau tidak, bukan tangga dia. Tak. Kadang-kadang tangga tu pun segi untung. Jadi kena bagi tahu itu. Jadi tuan-tuan nak bagi tahunya, akhirnya malaikat pula apa dia? Iblis tanya, adil tak Allah bertindak memperlakukan aku sedemikian? Terdiam Imam Syafi'i seketika.
Tak ada. Macam tuan-tuan ni nampak macam diam ni. Macam lebih kurang kalau nak jadi imam ni layak kan. Bila orang tanya soalan dia tak sebenarnya kita bila orang tanya boleh jawab semua. Tak. Imam Malik pun orang mari tanya dia 40 soalan dia jawab 2 je. Dia kata yang lain aku tak tahu. Mana tak salah untuk kita kata kita tak tahu. Fa buhital ladzi kafar. Seolah-olah gambaran tuan-tuan bila kita tak boleh nak menepis lagi soalan-soalan kita pun terdiam. Fa buhital ladzi, seperti mana Namrud bila berdepan dengan Ibrahim tadi pun, Nabi Allah Ibrahim kata gini, ini last sekali bila sebut tentang kuasa Allah, dia pun lemah. Fa buhital ladzi kafar. Terdiam orang untuk melawan balik, terdiam. Jadi Imam Syafi'i pun terdiam. Tak boleh nak kata apa. Yalah betul, statement itu betul. Tapi perkataan hujung tu, adakah Allah adil memperlakukan itu, terdiam. Nak kata macam mana ni? Dan terdiamnya tadi bukan Imam Syafi'i seorang, berpuluh imam lain. Iblis tadi menjelma, mari dan hari ini pun dia mari lagi. Tuan-tuan masuk dalam tubuh saya, merasuk, tuan-tuan tengok-tengok pun jadi iblis juga. Bawa satu doktrin supaya nak kata tak adil Allah. Tak adil Allah itu doktrin. Ini tak adil. Kalau macam ni Allah tak adil ni, tinggi pula suara tu. Mana adil? Jadi mempertikaikan kehendak Allah, kemahuan Allah adalah tak boleh. Jadi tapi benda tu disebut sehingga nampak bahawa ketidakadilan. Jadi macam mana nak jawab? Maka jawablah Imam Syafi'i selepas itu dengan 2 rangkap. Dan 2 rangkap tu saya tak faham. Saya baca nak mengajar. Itu sebab kita kena disuruh mengajar. Ganti pula ustaz lain yang baca kitab tu. Ustaz boleh mengajar kitab apa? Mukasyafatul Qur'an. Kita pun ingat ada kitab tu, penenang jiwa. Rupanya baca tuan jiwa tak tenang. Pening nak mengajar kan macam mana? Dekat dalam maghrib tuan, baca tu tak faham. Dah sekali tidur menyanda. Masa tu tuan yang memberi faham. Baca dah macam mana pun yang memberi faham bukan kita Allah. Sebab tu kena korban masa. Kena korban harta, kena korban segalanya. Maka banyak benda yang kita korban, banyak lagi yang Allah akan beri faham. Ini macam tashkil nak suruh keluar pula. Tak apalah tuan, kalau ada masa, korban masa. Ada harta, korban. Dan yang memberi faham tentang agama ni Allah. Jadi tuan-tuan, apa dia? Ceritanya ia terdiam tadi, maka kata statement yang pertama Imam Syafi'i kata, wahai iblis, sekiranya apa yang Allah kehendaki dan berlaku perkara itu mengikut kehendak Allah yang kehendaki, maka itulah keadilan. Jawab gitu je. Allah hendak berlaku sesuatu dan benda perkara tadi berlaku, sama ada orang tu Allah ampun, orang tu itu kehendak Allah. Gitu kan. Anda boleh kan? Okeylah, boleh lah. Dan mana kehendak Allah. Itu keadilan. Dan sekiranya kamu wahai iblis menghendaki sesuatu dan berlaku sesuatu itu mengikut apa yang kamu kehendaki, maka akan berlakulah kezaliman. Yang tu jadi pening. Kita nak tu macam tuan-tuan nak tengok jam. Haji Datuk dah tengok jam. Kau apa Datuk? Kan dia kata Ustaz boleh berhenti. Saya pun nak berhenti kok. Tapi yang menghendaki supaya saya berhenti ni bukan Datuk, bukan saya, siapa? Tuan-tuan tunggu. Saya pun nak berhenti dah ni. Kalau ikut kehendak saya sekejap kan, duit pun dah ada dah. Ambil dah. Jadi apa yang kita tunggu-tunggu lagi kat sini? Sebab ada kehendak Allah. Kita pun tak tahu. Saya pun tahu. Ada orang belum mengajar kan? Jatuh. Ingat tidur pun macam tak habis cerita ni tuan. Saya pun tak tahu. Habis tak cerita ni. Sebab yang akhir nak faham tentang yang Allah kehendaki tuan-tuan, bukan kena baca maknanya. Benda tu datang daripada pengalaman. Kita dengar orang lain mengajar, kita pun baca. Baru kita faham. Kalau dia baca sini tak faham. Rupanya kita dengar ustaz tu mengajar, ustaz yang duduk, boleh kait balik dengan cerita ni. Satu hari Junaid Al-Baghdadi duduk di Baghdad mengajar. Tiba-tiba orang bising, orang datang bagi tahu dia,
Tuan Guru Maulana Syekh, ya Syekh, ada kebakaran berlaku dekat kota Baghdad, gedung, gudang, semua terbakar. Oh, dia pun, wah, sebab ada gudang dia dekat Baghdad. Terbakar, dia tengah mengajar. Allah Tuhan, antara bisnes, antara mana dia untuk jadi orang alim ni tuan, dinasihatkan oleh Tok Guru tu, dia ada satu kerja juga. Jangan gantung pada sampul ni. Jangan sampul menjadi kerja. Malam tak ngajar, tak ada duit, jangan. Kena ada tuan bisnes, buat apa-apa. Sebab yang tu, yang ini hanya menyampaikan ilmu tuan. Jangan ni berapa? Boleh top up sikit ke? Jangan jadikan benda ni hanya untuk menyampaikan sekadar tu. Tapi yang ada kena ada, itu tanggungjawab kita, mencari kerja tadi. Tapi kalau lah sibuk sangat mungkin lah. Tapi mana dia kena ada kerja-kerja lain supaya menampung kehidupan tadi. Jadi antaranya Syekh Junaid ada gedung, ada gudang dia besar kan. Setakat sampul ni dia tinggal. Syekh tak ambil suruh sampul kereta ni, tak minta dulu, tak bebek turun. Dia tak ada gudang besar, banyak lagi tu ada harta dia. Tiba-tiba berlaku kebakaran, tuan tahu, Allah, sudah tuan. Tapi masa saat tu tuan, Allah uji perkataan dia, apa yang nak keluar. Maka kata orang yang menyampaikan dia, tapi gudang tuan Syekh tidak dijilat api. Dan Allah banyak-banyak gudang yang dekat-dekat kan. Saya pun ingat kejap lagi nak buat kutipan ni, ada kebakaran dekat jiran sebelah sana, pukul 10 malam bulan lepas, dah masuk 2 bulan. Ingat nak buat berapa kali saya, tapi kerana masjid saya pun tak kisah, tak pergi melawat, jadi saya pun tak payah. Benda macam ni pun nak kena ajar dah. Itu sekak sangat. Tapi mana dia benda tu, kita tanya, tak ada sumbangan masjid, tak ada. Jadi kita bukan yang tu, mana dia terbakar ni tuan-tuan, satu benda fenomena. Kalau kita tengok tak ada kuasa kita, macam mana nak halang air, macam itu je. Air baik kita kan, kalau api terbakar kita simpan dia macam itu je air, sedap. Tak ada kesan tu. Berapa hari tersilap pula, wis tunjuk kampung sana kamu setengah jam sana, hampir habis. Jadi nak bagi tahu ni, orang yang dalam kebakaran tadi tuan, berdebar, menangis dia, jiran sebelah pun menangis juga, padahal rumah dia tak bakar. Sebab kalau tak cukup rumah tadi, rumah sebelah pun kan kena buat bumbung rapat. Allah tuan-tuan. Jadi tiba-tiba Allah jaga rumah Syekh kita gedung tuan. Maka apa perkataan yang disebut oleh Al-Junaid, Syekh Junaid Al-Baghdadi, suatu perkataan yang Allah memang nak dengar. Allah seronok dengar tuan. Alhamdulillah. Tu. Bila dengar kabaran tak langsung terbakar, nak cakap apa lagi? Cakap Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, Allah sentuh perasaan dia selama 40 tahun. Teringat saja peristiwa tadi, dia akan menutup mukanya. Astagfirullah. Kenapalah aku pergi sebut Alhamdulillah? Dia baru tersentak tuan. Saat orang lain susah, tuan-tuan, dia mengunih, dia terucapkan, nak ucap ke jangan, Alhamdulillah. Tak payah ucap, diam saja. Kenapa aku pergi ucap Alhamdulillah tak kala mana orang lain, yang ni pun tuan-tuan, dia nak apa yang dia nak dan berlaku mengikut apa yang dia nak, maka itulah ketidakadilan, itu syaitan. Faham ke ni? Nampak macam imam besar tuan-tuan, imam besar tuan, nampak, tapi yang ni dia tegur diri dia. Saat dia bicara tentang tasawuf tuan-tuan, orang pun lain ni ada gudang juga, ada gudang juga, ni ada gudang juga. Tiba-tiba bila dengar gudang orang lain terbakar, gudang dia tak bakar, dia boleh sebut Alhamdulillah. Tengok 2-3 orang ni lepas ni tak mari kuliah, tak marilah. Aku ingat mengajar tasawuf boleh faham, rupanya perangai macam syaitan. Faham tak ni? Syaitan ni kan, syaitan ni dia nak apa yang dia nak, yang dia dapat apa yang dia dapat, dia rasa itulah keadilan, itulah syaitan. Dia tak nampak bahawa itu adalah aturan Allah. Allah dah tentukan. Dia duk nampak bahawa itu adalah Allah jadikan dia syaitan, ada maksud dia. Itu adalah di bawah pengetahuan Allah, ma'rifatullah. Kita tak tahu tuan-tuan. Tapi dia aba wastakbara, itu urusan dia dengan Allah. Kita jangan ikut perangai dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam mana kita nak selesaikan perkara ni? Iaitu
kita kena redha. Apa yang Allah tentukan, yang pentingnya ialah kita dapat balik kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hati-hati yang tenang. Macam tuan-tuan ni nampak macam dah tenang ni, bila nak habis dah tutup dah. Saya pun nak balik dah. Saya nak pergi ke IPB, Institut apa ni, Profesional Baitul Mal ni, sebab ada kena ikut kursus pemantapan umrah. Baru buat syarikat ada sedia marhab letih kan, nak kena top up lagi modal nanti. InsyaAllah saya datang lagi sekali, kita buat kutipan sikit untuk buat masukkan duit dalam syarikat saya. Dia nak 200,000 tuan, nanti nak ambil duit mana, tapi tak apa, kita slow. Tapi hari ni ada kursus dia 2 hari. Jadi yang itulah tuan-tuan, nak bagi tahunya apa yang kita rancang buat ni, yang menentukan kejayaannya adalah Allah. Kita ikut je sementara kita hidup ni, dan kita balik kepadanya dalam keadaan Allah redha dan kita diridai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.